Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah perkongsian dalam tajuk ataupun dalam subjek usuluddin pada kali ini ialah sebuah tajuk daripada bab tafsir yang bertajuk Ta'atullah wa rasulihi wa ulil amri, iaitu mentaati Allah, Rasulnya dan pemerintah. Diambil daripada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, iaitu kembali kepada Al-Quran, dan Rasul, iaitu kembali kepada sunnah Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Okey, kita teruskan dengan ma'anil kalimat. Ma'anil kalimat yang pertama ialah wa ulil amri minkum humul umara wal ulama minal muslimin, iaitu wa ulil amri minkum, pemimpin dalam kalangan kamu tu ialah pemimpin dan ulama Islam. Yang kedua, tanaza'tum ikhtalaftum, terdapat perbezaan pendapat, kamu berbeza pendapat. Yang ketiga, farudduhu ilallahi war rasul farji'uhu ila kitabillahi wa sunnati rasulillah, iaitu kembali kepada kitab Al-Quran dan sunnah. Wa ahsanu ta'wila uhsanu mala wa akibati, sebaik-baik tempat kembali dan balasannya. Okay. Kemudian syarahul hadis, syarahul ayat. Yang pertama, yad'ullahul mu'minin ila ta'atihi fi kulli ma amara bihi aw naha anhu. Perbincangan ataupun huraian ayat, apa yang dikehendaki dalam ayat ini ialah yang pertama, Allah menyeru orang Islam ataupun orang mukmin untuk taat kepada Allah dan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang kedua, innamat ta'atu liulil amri mimman lahu haqqut ta'ah, iaitu ketaatan kepada pemerintah dan ada hak untuk taat kepada mereka. Yang ketiga, at-ta'atu martibatum wa masyrubatum bi ta'atillahi wa rasulih, iaitu ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman agar mentaati segala perkara yang diperintah atau yang dilarang. Begitu juga perintah agar mentaati Rasulnya. Namun ketaatan kepada perintah di kalangan pemimpin, ketua atau ulama dan lain-lain mempunyai hak ketaatannya. Ianya dikaitkan dengan ketaatan yang bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya di sini kita boleh taat kepada seseorang pemimpin sekiranya arahan ataupun larangan pemimpin itu berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak melanggar apa yang disuruh Allah dan larangannya. Dan dalam ayat ini juga dia kata, apabila kamu berbeza pendapat, maka kembalilah kepada hukum dan ketetapan Allah, dan sama ada melalui Al-Quran ataupun hadis ataupun qiyas. Sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi
bagi kita semua dan lebih sempurna kesudahannya. Kemudian sababun nuzul, comok sikit saya punya nota ni. Sababun nuzul, nazalat hazihil ayat fi Abdillah bin Huzafah iz ba'asahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sarriyati wamtana'a ashabahu min amrihi. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Huzafah ketika Nabi mengutuskannya dalam satu pasukan tentera dan sebahagian daripada sahabatnya ingkar akan perintah beliau. Yakni Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kamu. Beliau berkata, Imam Bukhari berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan beliau dalam satu angkatan tentera. Abdullah bin Huzafah pun keluar menemui tenteranya dan memarahi mereka. Lalu dia menyalakan api dan berkata, seranglah musuh. Kemudian ada sebahagian tentera yang enggan mematuhi arahan dan sebahagian yang lain melakukannya. Okay. Mafhum wujubut ta'ah, mafhum wujubu ta'atillah wa rasulihi wa ulil amri, iaitu kewajipan mentaati Allah, Rasul dan para pemimpin. Yang pertama, ta'atullah bihaqqil uluhiyah. Kita kena taat kepada Allah kerana haknya ataupun hak Allah itu sebagai Tuhan pencipta. Yang kedua, ta'atur rasul li'anna ta'atuhu ta'atullah, iaitu kewajipan taat kepada Rasul kerana ketaatan padanya adalah ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, ta'atul ulil amri hum ashabul wilayat asy-syar'iyyah, ketaatan kepada pemimpin dan mereka adalah pemerintah yang sah, iaitu al-imamatul uzma, sama ada mereka itu adalah ketua negara, wa imamatus salah, imam salat, wa imamatul jihad, ketua dalam medan jihad, wa imaratus sadaqah, orang yang menguruskan zakat, wal ulama ataupun orang-orang alim, wal walidani, ibu bapa, waz zauj dan suami. Pengajaran daripada ayat ini, ma yu'khazu minal ayat. Yang pertama, ayyuti Allahu fima amara bihi fil Quran. Kita mesti taat kepada Allah berdasarkan semua perintahnya di dalam Al-Quran. Yang kedua, an-nuti ar-rasul fima sahha anhu min sunnatihil qawliyah wal fi'liyah wat takririyah. Kita perlu taat kepada Nabi pada apa yang sahih daripada sunnah baginda, sama ada dalam bentuk perbuatan ataupun percakapan ataupun pengakuan baginda. Dan yang ketiga, pengajaran daripada ayat yang ketiga, an-nafham an ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ainu ta'atillah wa ta'atullah ainu ta'atir rasul, iaitu kita mesti faham bahawa ketaatan kepada Rasulullah adalah sama seperti ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah itu sama juga dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berkaitan dengan ulil amri ataupun pemerintah, dalam ayat ni dia kata menunjukkan bahawa mentaati pemerintah di kalangan kamu adalah perkara yang menepati ketaatan Allah
dan ketaatan kepada Rasul, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Apa yang kita boleh simpulkan adalah kita wajib taat kepada Allah, mesti taat kepada Rasulullah dan taat kepada pemimpin yang memimpin kita mengikut lunas Al-Quran dan As-Sunnah. Okay, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.